Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan melihat bab 9 iaitu poligon asas. Bab ini adalah dari silibus tingkatan 1. Di tingkatan 2, kita akan belajar bagi sambungan bab ini adalah bab 4 poligon. Jadi untuk tingkatan 1, perkataan asas ini telah menghadkan kandungan poligonnya. Poligon yang kita belajar di bab 9 ini adalah sisi 4 dan juga segi 3. Semasa di sekolah rendah, kita pun sudah memahami bahawa jumlah sudut pedalaman bagi sebuah segi 3 adalah 180 darjah. Manakala jumlah pedalaman bagi sebuah sisi 4 adalah 360 darjah. Jadi sekarang kita cuba lihat jenis segitiga yang sudah dibelajar. Yang pertama, kita ada jenis segitiga berdasarkan sisi. Istilah sama sisi adalah bahawa ukuran panjang mereka adalah sama, jadi simbol akan diberi dekat sini. Dan satu definisi bagi sama sisi juga adalah bererti sebagai sama nilai sudutnya. Jadi dekat sini, kerana dia sama sisi, jumlah pedalaman ialah 180, maka 180 bahagi 3 masing-masing akan dapat 60. Jadi apabila kita melihat segitiga sama sisi, istilah dia adalah sama sisi dan juga sudut pedalaman masing-masing ialah 60 darjah. Seterusnya ialah segitiga sama kaki. Apabila sama kaki, hanya dua garisan sahaja ada simbol istilah sama. Sama kaki ini membawa juga adalah mempunyai sudut tapak yang sama. Jadi apabila kita mempunyai sama kaki, anda mesti ingat bahawa tapaknya juga mempunyai saiz sudut yang sama. Yang ketiga adalah segitiga tidak sama kaki. Apabila kita ada segitiga tidak sama kaki, maksudnya nilai ataupun ukuran panjang setiap sisi berbeza dan setiap nilai sudut juga adalah berbeza. Untuk soalan-soalan yang melibatkan pengiraan sudut, segitiga tidak sama kaki selalunya terlibat dalam soalan sebegini. Seterusnya kita ada segitiga yang berdasarkan sudut. Jadi untuk segitiga bersudut tirus, sebelum itu kita mesti faham dulu apa itu sudut tirus. Sudut tirus ialah sudut yang dalam lingkungan kosong dan sehingga 89. Tak sampai 90 darjah tapi ialah sehingga 89 darjah. Untuk segitiga bersudut tirus, semua sudut dalam segitiga adalah bersudut tirus, iaitu dalam lingkungan 70, 80, 60, 50 dan seterusnya. Maka persoalan saya pelajar, adakah segitiga sama sisi ini juga adalah sejenis segitiga bersudut tirus? Jawapan adalah ya, kerana antara semua sudut-sudut yang dimiliki oleh segitiga sama sisi, mereka adalah bersudut tirus, jadi mereka juga boleh digerakkan sebagai segitiga bersudut tirus. Seterusnya kita ada segitiga bersudut tegak. Ini akan kita biasakan nampak semasa kita masuk teori Pythagoras yang kita belajar minggu lepas. Untuk segitiga bersudut tegak, satu sahaja dari antara tiga-tiga sudut ini, mereka adalah sudut tegak. Jadi sudut tegak itu adalah 90 darjah. Tepat-tepat nilai 90 darjah, dan sisi yang bertentangan dengan sudut tegak bagi segitiga tersebut dipanggil sebagai hipotenus. Jadi semua ini adalah berkaitan dengan teori Pythagoras yang kita sudah belajar pada waktu lepas. Seterusnya kita ada segitiga bersudut cakar. Bersudut cakar artinya selepas 90 darjah, iaitu mula dengan 91 darjah sehinggalah 180 darjah, itu adalah sudut cakar. Tapi selalunya tak sampai sehingga 180 darjah. Kerana kalau sehingga 180 darjah, itu adalah sudah terjadi garisan lurus. So, untuk segitiga bersudut cakar juga adalah salah satu sudut dalam segitiga merupakan sudut cakar.
Jadi dekat sini mereka kalau ialah sudut cakar, anda boleh nampak sudut segitiga mereka seperti terbuka satu sudut. Okey, jadi mereka mempunyai kita kata segitiga yang nampak seperti panjang. Kerana sudut cakar ini menyebabkan garisan yang bertentangan itu adalah jadi panjang juga. Okey, ini adalah untuk kefahaman anda apabila kita cerita tentang sudut pedalaman dan juga sudut peluaran. Kalau ini adalah satu segitiga, sudut pedalaman ialah sudut-sudut yang berada di dalam segitiga tersebut. Dan untuk sudut peluaran ataupun sudut bersebelahan adalah sudut yang di luar poligon tersebut. Okey, sekarang kita sambung bagi jenis sisi 4. Untuk sisi 4, jumlah sudut pedalaman adalah 360. Kita sudah sangat mahir dengan dua gambar rajah ini. Dua gambar rajah ini namanya apa? Yang pertama ialah segi 4 sama. Segi 4 sama adalah mempunyai semua sisi tepi sisi yang sama panjang. Yang warna kelabu ini adalah segi 4 tepat. Apabila kita cerita tentang segi 4 tepat, mereka akan mempunyai garisan bertentangan yang sama panjang. Artinya mereka ada panjang dan lebar. Tapi panjang itu adalah sama panjang, lebar adalah sama lebar. Okey, jadi untuk dua-dua jenis sisi 4 ini, iaitu segi 4 sama, segi 4 tepat, setiap sudut untuk mereka adalah 90 darjah. Iaitu sini adalah 90 darjah, ini 90 darjah, 90 darjah dan 90 darjah. Jadi untuk sisi 4 sama ataupun tepat, untuk kena pastikan sudut mereka adalah sangat senang. Seterusnya kita ada rhombus. Rhombus mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan segi 4 selari. Jadi kita bincang dan kaitkan satu sama lain. Kalau kita lihat rhombus mempunyai sisi yang sama panjang. Dia seperti segi 4 sama ini, mempunyai sisi yang sama panjang. Dan dua garisan perpenjuru dekat dalam itu akan membentukkan sudut tegak, iaitu garisan berseranjang. Okey, dan setiap sudut dekat sini yang kita panggil sudut bertentangan, mereka akan mempunyai nilai yang sama. Erti dekat sini, sudut A adalah sama dengan sudut C. Sudut B adalah sama dengan sudut D. Jumlah sudut pedalaman mereka adalah 360 darjah. Ini adalah untuk rhombus. Apa bezanya rhombus dengan segi 4 selari? Segi 4 selari, panjang mereka dan lebar mereka seperti segi 4 tepat ini, iaitu panjang bertentangan adalah sama, lebar bertentangan adalah sama. Kalau kita lihat dalam, dia tak akan melukiskan satu garisan seperti rhombus, tak ada garisan bersilang dekat dalam, kerana mereka tidak akan mempunyai ciri-ciri seperti rhombus, iaitu mereka tidak akan menghasilkan garisan serenjang dekat sini. No, jadi tak ada dekat dalam. Manakala untuk sudut bertentangan adalah sama seperti rhombus, iaitu sudut bertentangan mempunyai nilai yang sama, sudut bertentangan mempunyai nilai yang sama. Ini adalah hubungan dan juga perbezaan antara rhombus dan juga segi 4 selari. Jadi apabila kita baca soalan, kita mesti memperkenalkan dahulu yang ada garisan selari itu ialah segi 4 selari ataupun adalah rhombus. Seterusnya kita ada lelayang. Lelayang dia mempunyai 4 sisi, 4 sudut. Jadi dekat sini sudut untuk bahagian B dan D adalah sama. Okey, sekali lagi, sudut untuk bahagian B dan D adalah sama, manakala A dan C tidak sama. Okey, A dan C tidak sama. Ada pelajar selalunya dia keliru. Dia apabila dia baca rhombus, segi selari, sudut bertentangan selalu sama. Jadi apabila sampai lelayang, dia pun anggap adalah sama. Sebenarnya tidak. Okey, untuk lelayang hanya
B dan D. Posisi di B dan D sahaja yang sama. A dan C adalah tak sama. Jadi ini untuk sudut. Macam mana dengan garisnya? Pelajar garisan, ciri-ciri atas garisan juga penting kerana ini juga boleh dilibatkan dalam perimeter. So untuk lelayang, ciri garisan dia ada tulis dekat sini. AB sama dengan AD dan BC sama dengan CD. So bahagian atas, bahagian bawah adalah sama. Untuk dalam, mereka juga mempunyai sudut tegak. Okey, boleh lihat dekat sini. Jadi pelajar, soalan yang kecil macam ni ataupun kita kata bahagian yang kecil dekat sini juga boleh dijadikan satu soalan yang melibatkan penggunaan teori Pythagoras. Jadi semua bab yang cikgu bincang beberapa hari ini sebenarnya mereka adalah satu package yang sangat besar. Okey, jadi harap pelajar boleh buat bertenang dan juga buatkan latihan itu dengan menggunakan segala kemahirannya yang ada. Okey, sampai yang last kali kita ada trapezium. Trapezium adalah bentuk yang berlainan kerana dia hanya melibatkan sahaja satu ciri, iaitu mempunyai sepasang garisan selari. Apabila satu sisi empat sudah dibentukkan dan mereka ada sepasang garisan selari, kita boleh dinamakan sebagai trapezium. Okey, so di sini untuk trapezium ini CD dan AB adalah garisan selari. Jadi untuk dua sisi dekat sini, tak kisahlah dia nak condong ke kiri ke condong ke kanan ataupun bersudut tegak seperti gambar raja ini, dia juga dipanggil sebagai trapezium. So untuk trapezium tiada ciri-ciri bagi sudutnya. Okay, sudut-sudutnya adalah berdasarkan garisan yang terbentuk. Jadi kalau dekat sini adalah sudut tegak, maka sini pun sudut tegak. Okey, dan apabila ditambahkan dengan sudut di bahagian D, bahagian C, semua ini akan terjadi 360. Maka dia tak ada ciri-ciri khas untuk sudut trapezium. Ini adalah jenis sisi empat yang sudah dibelajar di bab 1. Sekarang cuba kita lihat soalan. Soalan ini, gambar raja sudah ditunjukkan sebegini. Dalam soalan tersebut, dalam gambar raja adalah sangat penting untuk anda mengenal pastikan dahulu apa yang anda dapat dan apa yang awak baca daripada ayat. Sekarang kita lihat satu persatu. Di dalam gambar raja atas, A, B, C, E adalah sebuah sisi empat. B, C, D ialah garisan lurus. Okey, balik kepada gambar raja. A, B, C, E ialah sisi 4. Sisi 4 maksudnya jumlah sudut pendalaman ialah 360. Dia tak namakan dia mengikut sisi 4. Contohnya namanya trapezium, rhombus, segi 4 sama. Jadi kita tak ada ciri-ciri bagi sudutnya. Kecuali jumlah pendalaman, sudut pendalaman ialah 360. Dan B, C, D adalah garisan lurus. Garisan lurus selalunya teringat jumlah atas garisan selurus ialah 180 darjah. Cari nilai X dan Y. So sekarang apa yang kita ada? Kita ada 3 informasi ini yang selalu di dalam otak. Dan seterusnya kita boleh lihat untuk Y dan X. X boleh dicarikan dahulu kerana X ada satu garisan lurus dan X mempunyai sudut bersebelahan. Harap murid masih ingat apa maksudnya bersebelahan. Artinya atas satu garisan lurus, kiri kanan ada sudutnya. Sudut itu mungkin boleh dipecah sehingga A, B, C, D, E, tapi jumlah mereka adalah 180 darjah. Jadi dekat sini pengiraan boleh ditulis begini. X tambah 108 darjah sama dengan 180. X sama dengan 180 tolak 108 sama dengan 72. Maka dekat sini X sudah ada jawapan. Seterusnya kita pergi kepada Y. Y selain berada di dalam sisi 4, ia juga berada di dalam satu segitiga sama kaki.
Boleh nampak kan? Simbol dekat sini, segitiga sama kaki. Maka kalau segitiga sama kaki, sudut tapak adalah sama. Ini adalah ciri sudutnya. Mana ialah sudut tapaknya? Tolong cari mana kakinya, akhirnya adalah tapak. Dia boleh terbalikkan, dia boleh songsangkan gambar raja tersebut. Tapi tolong fahamkan kaki hujung itu adalah tapak. Maka dekat sini, ini juga adalah Y. Ini Y, ini juga adalah Y. Ini adalah pentafsiran anda. Okey, ini pelajar perlu buat analisis sendiri supaya dapat informasi tersebut. Next, apa yang kita boleh buat supaya dapat Y? Jadi sekarang, daripada ayat, dia beritahu saya ini adalah sisi 4. Ini ialah 90 darjah. X baru tadi saya cari 72. Ini separuh sini adalah 46. Ini Y, ini Y. Maka setiap sudut ini 44 itu sudah ada tuan punyanya. Walaupun ada yang tidak tahu nilainya, tapi kita boleh cari dah. Okey. Boleh juga tulis dalam bentuk begini. Maksudnya dekat sini cikgu tunjuk dua cara macam mana nak tulis pengiraan dengan betul. Yang pertama, awak boleh jumlahkan dan dapatkan satu kumpulan besar dan ambil kumpulan besar itu tolak kumpulan kecil. Jika awak faham siapa ialah kumpulan kecil yang perlu ditolakkan, anda boleh teruskan dengan perkara jawapan awak iaitu Y. Y ialah yang saya perlu dapatkan jawapan. Kumpulan besar ialah 360 kerana ini melibatkan sisi 4. Tolak 46, tolak 90, tolak 72 sama dengan 152. Tapi di sini 152 ini adalah untuk 2Y. Maka dekat sini buat lagi satu langkah iaitu bahagi 2. Dapat setiap Y itu adalah 76. Maka selesailah soalan ini. Okey. Next, kita lihat lagi satu soalan. Soalan ini cikgu petik kerana dia melibatkan sisi 4 selari. Sekarang kita lihat soalannya. Gambar raja sebelah menunjukkan segi 4 selari PQRS dan segitiga PQT. PQT, segitiga yang besar ni. QST dan PTU ialah garisan lurus, cari nilai X dan Y. Jadi pelajar, setiap kali masuk soalan macam ini, pasti anda fahamkan dulu apa yang dibagi mengikut hurufnya. Sambil baca, sambil cari mana hurufnya. Oh, okey, segi 4 dekat sini, segi 3 dekat sini. Okey, kerana kalau tidak, anda boleh confuse macam mana? Mungkin anda nampak ini ialah segi 4 kerana ada anak panah. Tapi kalau anda tak baca betul-betul segitiga, mungkin anda akan anggap segitiga ialah dari sisi ini ke sini, balik sini. Okey, so awak sudah tafsir salah soalan tersebut. Jadi perlu sambil baca, sambil pergi cari mana mana hurufnya, mana bentuk ataupun poligon tersebut. Soalan sama iaitu cari nilai X dan Y. Yang pertama, X senang nak cari. Kenapa senang? Kerana ini adalah segi 4 selari. Kalau sini R 45 darjah, maka sini bahagian sisi 4 sama selari ini je. Okey, juga adalah 45 darjah. Kerana ini adalah sudut bertentangan, mereka adalah sama. Tetapi PQT ni adalah sudut tegak. Okey, sudut tegak ini membawa dua bahagian. Bahagian sini, bahagian sana. Bahagian 45, bahagian X. Maka dekat sini X tambah 45 sama dengan 90 darjah. Selepas tolak, kita dapat X adalah 45 darjah juga. Okey. Seterusnya nak cari Y. Y ada dekat sini, luar daripada poligon. Tapi perlu ingat, ini adalah garisan lurus. Ini adalah garisan lurus. Kita boleh guna apa-apa cara saja. Jadi cikgu ajar cara yang paling simple lah yang boleh buat, iaitu guna segitiga. Jadi segitiga sekarang, saya nak cari sudut yang tak ada dekat sini. Contohnya saya nak cari STP dahulu.
saya nak cari sudut bersebelahan. Seterusnya, ambil 180, saya tolak sudut STP ni, saya dapat Y. Jadi pelajar masih ingat cara untuk namakan sudut. Mesti ada simbol sudut. 3 huruf tersebut, huruf bahawa garisan itu buat cangkungan dan sudut itu berada di dalam tempat yang kita nak cangkung tu, dan huruf tersebut adalah jadi huruf tengah. Okey? Jadi STP sama dengan 180 tolak 102 kerana saya ambil segitiga ini je. Okey? 102 tolak dengan X yang baru kita cari 45. Dan jawapan ialah 33. Maka sini ialah 33. Dapat lagi Y dengan menggunakan 180 tolak dengan 33 akan dapat 147. Ini ialah satu cara. Pelajar, sebenarnya anda sudah belajar cara yang lagi simple, iaitu Y sama dengan 102 tambah dengan 45 sama dengan 147. Kenapa ini? Ini adalah datang daripada sudut peluaran, hubungan peluaran dan juga hubungan pendalaman segitiga. Khas untuk segitiga sahaja pelajar. Jadi dekat sini, kalau kita ada posisi sudut macam ini, C ialah peluaran, A dan B adalah sudut pendalaman yang bertentangan dengan C. Nampak tak bertentangan? Dia bukan bersebelahan. Jadi dekat sini, hubungan ABC ini adalah C sama dengan A tambah dengan B. Jadi daripada sini pun cikgu sudah buktikan bahawa kalau kita guna cara kita kata cara panjang, kita buat langkah demi langkah, kita juga akan dapat bahawa Y ialah 147. Ini adalah kerana sudah dibuktikan. Ini adalah satu kita kata teori juga, dan dia sudah dibuktikan bahawa setiap segitiga mempunyai situasi ataupun fenomena yang sama. Kalau sudut peluaran sudah dibagi, kita ambil sahaja sudut pendalaman yang bertentangan dengan sudut luaran, jumlahkan dan dia akan terjadi dekat sudut luaran tersebut. Okey, jadi pelajar harap ingat semua kemahiran yang baru kita bincang hari ini. Okay, so girls, I hope you keep studying. You are doing awesome. Hopefully we can see you in the school soon. Okay, thank you.